Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuan-puan, kita jumpa semula dalam satu sarahan. Sekarang adalah satu pertemuan ketiga. Saya nak guna bahasa Melayu sebagai asas daripada bahasa Indonesia. Harap-harap awak boleh faham, memandangkan bahasa Melayu ini bahasa yang diguna pakai oleh negara-negara jiran kita, sama ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Masa hadapan juga nak wujud satu pertukaran pelajar. Mungkin ramai pelajar Indonesia yang nak pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Bandar Seri Begawan, pergi ke Singapura pun, dan pelajar-pelajar dari luar negara pun ramai yang nak melawat Indonesia. Oleh itu kita kena memiliki satu keupayaan bahasa yang pelbagai. Okey, hari ini saya nak meneruskan sarahan pada minggu lepas, iaitu bersabit sejarah tamadun Islam. Dan tamadun Islam ni amat kritikal bagi kita untuk melihat sejarah tak setakat satu pengajian pada masa lalu, tapi juga apa impak ataupun kesan daripada masa lalu itu terhadap perkembangan kontemporari atau perkembangan terkini. Oleh itu, saya nak share screen, nak kongsi PowerPoint bersabit dengan sarahan pada hari ini. Okey, minggu lepas saya dah mendedahkan mengenai sejarah tamadun Islam yang wujud hubung kaitnya dengan sejarah para sahabat baginda Nabi. Dari mulakan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan hingga Ali bin Abu Thalib. Hari ini saya nak memberi satu sarahan yang mungkin agak berbeza, sebab ianya adalah memandangkan satu sejarah dinasti, satu sejarah keluarga yang diterajui oleh seorang tokoh yang juga terbilang yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa pasal ini satu sejarah dinasti? Sebab sejarah Islam pada kurun 661 sehingga 750 Masehi, ianya adalah diterajui oleh satu ahli dinasti daripada yang dipanggil dinasti Umayyah. Siapa dia dinasti Umayyah? Seperti sedia maklum bahawa perkembangan Islam pada masa-masa awal pun wujud hubung kaitnya dengan dinasti Umayyah. Seperti kita maklum pula bahawa baginda Nabi Muhammad SAW adalah ahli daripada dinasti Hashimiyah, dinasti Hashim. Manakala masa baginda Nabi mensyiarkan Islam di Mekah, dia mendapat satu tantangan daripada dinasti Umayyah. So antara dua keluarga besar ni, keluarga Umayyah dengan keluarga Hashim, memang adalah dua dinasti yang nak mencorak sejarah Islam dari mulakan kurun ke-7 Masehi sehingga kurun ke-13 Masehi. Nanti kita nak melihat masa-masa Islam awal dan berjaya disebarkan oleh baginda Nabi, itu adalah satu kejayaan daripada dinasti Hashim. Sehingga kerajaan Ali bin Abu Thalib. Tapi selepas Ali bin Abu Thalib tewas, ia digantikan oleh satu sejarah dinasti Umayyah sehingga 750 Masehi. Nanti selepas 750 Masehi sehingga kurun ke-13, 1258, ia ditukar semula oleh dinasti Hashim, yaitu daripada paman baginda Nabi Abbasiyah, sehingga dipanggil dinasti Abbasiyah. So, sejarah Islam, sejarah tamadun Islam pada masa-masa awal dari kurun ke-7 hingga kurun 13 Masehi dicorak oleh dua dinasti ini, dinasti Umayyah
dan dinasti Hasimnya. Oke, kita nak tengok mengenai dinasti Umayyah. Memang dinasti Umayyah nih, masa itu pemimpinnya adalah Abu Sofyan. Dia menerima Islam masa Makkah ditaklukkan oleh baginda Nabi. Jadi boleh dikata bahwa ahli-ahli daripada dinasti Umayyah menjadi Muslim adalah belakangan. Hujung. Berbeza dengan sahabat-sahabat baginda Nabi yang lain, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, menjadi Muslim adalah as-sabiqunal awwalun. Generasi pertama yang mempercayai, yang memeluk agama Islam. Tapi ahli-ahli keluarga daripada Umayyah, selepas Mekah ditaklukkan oleh baginda Nabi, barulah mereka menjadi Muslim. Abu Sofyan menjadi Muslim, putra-putranya pun menjadi Muslim, termasuklah Muawiyah bin Abu Sofyan. Seperti sedia maklum pula bahwa masa Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah dan wujud satu penentangan politik daripada gubernur Damaskus, yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah bin Abu Sofyan menuntut balas supaya kes terbunuhnya Utsman, seperti mana kita sedia maklum, Utsman adalah berasal daripada dinasti Umayyah pun, kena disiasat dan kena diberi satu tindakan yang adil terhadap penjenayah siapa yang membunuh Utsman. Tapi Ali bin Abu Thalib kata Utsman terbunuh dalam satu tunjuk perasaan. Tak boleh mengenal pasti siapa dia yang membunuh terus Utsman bin Affan. Karena itu sukar untuk dikenal pasti. Walaupun begitu, Muawiyah bin Abu Sofyan kekal menuduh Ali sebagai pihak yang kena bertanggung jawab terhadap terbunuhnya Utsman bin Affan. Oleh itu, berlakulah satu perang yang dipanggil Perang Siffin. Bersama tentera Islam, askar Islam yang menyokong Ali dan askar Islam yang menyokong Muawiyah bin Abu Sofyan. Inilah saya pikir perang di antara umat Islam kali pertama selepas baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi dulu selalunya perang Islam itu adalah perang itu antara umat Islam yang nak menaklukkan daerah-daerah lain yang belum Muslim. Sehingga dikenali sebagai Darul Islam dan Darul Harb. Darul Islam adalah satu kawasan yang sudah Islam. Darul Harb adalah kawasan yang belum Islam. Kewajiban seorang Muslim untuk menjadikan Darul Harb menjadi Darul Islam. Tapi dalam kes perang Siffin ini adalah perbalahan perang antara dua askar yang sama-sama Muslim. Sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Sama-sama memekikkan takbir Allahu Akbar. Dan seperti kita maklum pula dalam perang Siffin ini, akhirnya wujudlah satu rundingan, satu diplomasi yang dipanggil diplomasi nama Daumatal Jandal ke atau apa, di mana dalam rundingan itu, dalam diplomasi itu, kemenangan politik menyebelahi Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah bin Abu Sofyan unggul secara politik sehingga menimbulkan satu kumpulan yang tak puas hati kepada kepimpinan Ali bin Abu Thalib yang minggu lepas dah saya singgung, yang dipanggil sebagai golongan Khawarij. Satu golongan yang melampau dalam Islam yang membuat satu penilaian bahwa keadaan umat Islam yang teruk ini, yang tak baik ini ekoran dari 3 orang yang kena bertanggung jawab terhadap kacau balaunya umat Islam, yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan, Ali bin Abu Thalib, dan Amr bin As. Oleh itu golongan Khawarij berusaha untuk membunuh ketiga tokoh ini, dan setakat Ali bin Abu Thalib saja yang boleh dibunuh, manakala Muawiyah bin Abu Sofyan dan Amr bin As
berjaya menyelamatkan atau tak berjaya dibunuh oleh golongan Khawarij. Dengan meninggalnya Ali bin Abu Thalib, maka berleluasa bagi Muawiyah bin Abu Sufyan untuk mengklaim bahwa dialah khalifah sebenar atau dialah penguasa selepas Khulafaur Rasyidin. Sejarah memang membuat satu nota, membuat satu catatan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan yang berkuasa dari 661 hingga 680, 19 tahun ya, adalah seorang pemimpin politik yang cakap, yang ada keupayaan. Bahkan orang kata kepimpinan Muawiyah adalah hampir serupa dengan kepimpinan Umar bin Khattab. Apa dia? Bertegas. Bertegas dan bersikap adil. Itu adalah ciri khas daripada kepimpinan Umar bin Khattab. Para sejarawan kata Muawiyah bin Abu Sufyan pun ada keupayaan macam itu. Seorang pemimpin yang bertegas. Lepas itu sejarah juga mencatat Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang penguasa, seorang khalifah yang membina satu angkatan laut. Seperti kita maklum bahwa Damaskus, Syria adalah hampir dengan Laut Tengah. Dengan Mediterranean Sea di Europe, antara Afrika Utara, Italia, dan sebagainya. Sehingga untuk pertama kalinya umat Islam yang lahir di kawasan gurun di Mekah, sekarang memandangkan pusat kekuasaan ada di Syria, ada di Damaskus, hampir dengan Laut Tengah, maka Muawiyah adalah penguasa Muslim yang ada upaya untuk membina askar laut, membina tentera laut, dan upaya untuk menaklukkan Konstantinopel, satu pusat kuasa daripada Kristen, juga mula dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi satu perkara yang juga menjadi nota di dalam sejarah bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan punya satu dasar, punya satu policy di dalam kerajaan, di dalam mentadbir urus kerajaan, bahwa kekuasaannya menjadi kukuh ekoran. Dia adalah mengutamakan bangsa Arab yang lebih superior, yang lebih berjaya dibandingkan dengan bangsa-bangsa non-Arab, betapapun bangsa yang non-Arab itu sudah menjadi Muslim. Bangsa non-Arab yang telah menjadi Muslim itu dipanggil golongan Mawali atau bangsa Mawali. Jadi bila ada bangsa Egypt, bangsa Mesir, bangsa Persia, bangsa Turki, bangsa mana-mana pun termasuklah bangsa Indonesia bila dah ada pada masa itu, walaupun kita menjadi Muslim, dilabel oleh rejim daripada Muawiyah sebagai bangsa Mawali, yaitu bangsa non-Arab yang Muslim. Tentu dasar atau polisi yang semacam ini menimbulkan rasa tak puas hati, khasnya tak setakat di kalangan bangsa Mawali, termasuklah bangsa-bangsa yang lain. Seperti sedia maklum, golongan Khawarij tentu adalah golongan yang tak puas hati terhadap kepimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, termasuklah tentu ahli-ahli keluarga daripada dinasti Hashim, yaitu pengikutnya Ali bin Abu Thalib, yang pada masa ini mulai mengenal pasti, mengklaim dirinya sebagai golongan Syiah. Golongan Syiah adalah golongan yang memuja kepimpinan Ali bin Abu Thalib. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan walaupun berjaya mentadbir kerajaan dalam 19 tahun, pada hujung kekuasaannya mendapatkan satu keadaan yang tak puas hati dari golongan Mawali, dari golongan Khawarij, termasuklah golongan Syiah yang memang menyokong daripada kepimpinan Ali bin Abi Thalib. Saya takkan menyenaraikan semua
khalifah-khalifah ataupun penguasa-penguasa daripada dinasti Umayyah. Dalam syarahan kali ini saya nak membagi contoh 3 khalifah kritikal, 3 khalifah penting pada zaman dinasti Umayyah, karena ada hubung kaitnya dengan legasi tamadun yang diwariskan. Jadi sejarah tamadun Islam itu adalah kita nak mengenal pasti apa dia legasi warisan yang boleh diwariskan sehingga sekarang. Bagi kita tentu kepimpinan yang cakap seperti yang ditunjukkan oleh Muawiyah adalah satu legasi tamadun Islam, termasuklah perlu membangun atau membina angkatan laut adalah satu legasi yang relevan dengan konteks sekarang. Apatah lagi Indonesia adalah satu negara archipelago, satu negara kepulauan, angkatan laut sangatlah penting. Termasuklah nampaknya ada pula satu ideologi apa yang dipanggil sekarang adalah superioritas bangsa. Ya. Ini tak setakat wujud pada zaman dinasti Umayyah. Bila kita tengok bangsa Israel, dia kata orang Yahudi adalah bangsa superior. Ya. Jadi fenomena superioritas sebuah bangsa itu tak setakat milik daripada atau ideologinya kerajaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam derajat tentu bangsa Indonesia pun kerap ada pandangan macam tu ya. Bangsa Indonesia ini hebat, nenek moyang kita ini hebat. Jadi pandangan superioritas bangsa itu adalah satu fenomena yang fenomena yang berlaku pada mana-mana tempat di serata dunia. Oke, sekarang saya nak tengok khalifah lain pada masa Umayyah yang ada keupayaan dan memberikan impak dan legasi terhadap tamadun Islam, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Dia berkuasa pada tahun 685 sehingga 705 Masih 20 tahun. Selama 20 tahun berkuasa, Abdul Malik bin Marwan serupa dengan Muawiyah bin Abu Sufyan pun adalah seorang khalifah yang cakap, yang boleh membina kerajaan, boleh mentadbir urus kerajaan secara profesional. Dan apa yang penting juga di dalam konteks membina kerajaan supaya wujud satu persatuan dan kesatuan, pada masa Abdul Malik bin Marwanlah dibina satu pahaman di dalam Islam yang sekarang populer dan merupakan majoriti daripada umat Islam di serata dunia, yang dipanggil dengan konsep aswaja. Apa dia aswaja? Ahlu as-sunnah wal jamaah. Apa dia konsep aswaja atau ahlu as-sunnah wal jamaah? Adalah satu pahaman di dalam Islam yang tak setakat memperakui baginda Nabi SAW sebagai role model, tetapi juga memperakui secara sama dan serajat 4 sahabat baginda Nabi yang budiman, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Inilah keyword, kata kunci daripada aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah tak setakat dia membuat satu statement syahadat bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, tapi juga, ini yang juga kritikal, dia memperakui dan menghargai peranan daripada 4 sahabat baginda Nabi yang budiman. Ini berbeza dengan Syiah. Bila Syiah memang syahadatnya serupa dengan kita, tapi dalam memperakui dan menghargai Khulafaur Rasyidin, golongan Syiah lebih mengutamakan Ali bin Abu Thalib dan kurang menghargai 3 sahabat yang lain, khasnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi pada masa Abdul Malik bin Marwanlah ideologi atau pahaman aswaja ini, ahlu as-sunnah wal jamaah, dibina dalam konteks untuk persatuan dan kesatuan umat Islam sehingga sekarang.
Bila kita tengok mazhab yang dominan sekarang, Islam di dunia memang mazhab daripada Aswaja. Ahlu as-sunnah wal jamaah. Termasuklah di Indonesia. Di Indonesia, sama ada orang NU, Nahdlatul Ulama, ataupun Muhammadiyah, pahamannya adalah Aswaja. Awak pun mungkin Aswaja pun. Tak apa, saya Syiah, boleh pun, ya tak apa. Bila Syiah, setakat memperakui Ali saja dan kurang menghargai tiga sahabat yang lain. Jadi itulah pahaman Aswaja, dan itulah satu legasi dasar, legasi polisi daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam kurun ke-7 dan kurun ke-8 Masehi. Apa yang kritikal lagi pada masa Abdul Malik bin Marwan, dia menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan. Mungkin bahasa standar hingga sekarang, bahasa komunikasi hingga sekarang. Jadi seperti sedia maklum, Islam pada masa dinasti Umayyah telah menyebar ke serata dunia, hingga ke India, hingga ke Asia Tengah, hingga ke Afrika Utara, hingga ke Spanyol. Bahkan orang kata wujud pun sampai ke Cina, sampai ke Nusantara pun, tentu memiliki satu bahasa yang pelbagai. Ya. Bahasa yang rencang. Abdul Malik bin Marwan lah yang mencoba menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi, bahasa persatuan, tentu dalam konteks supaya dalam mentadbir urus kerajaannya wujud satu persamaan bahasa. Jadi ini satu legasi juga yang berjaya daripada Abdul Malik bin Marwan dalam menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan. Muslim di Indonesia bahasa persatuannya bahasa Melayu kan, bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin ini ada satu pertimbangan yang lain ya. Oke, yang terakhir saya nak menyentuh seorang khalifah pada zaman dinasti Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Walaupun dia berkuasa singkat saja, 717 hingga 720 Masehi, 3 tahun saja, tapi Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang disenarai dalam sejarah Islam, khalifah yang tak setakat cakap, tapi soleh, baik hati. Dan bila Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan sejajar dengan Umar bin Khattab dalam hal bertegas, dalam hal keadilan, tapi Umar bin Abdul Aziz tak setakat cakap dan bertegas, tapi sikap juhud, sikap wara, sikap sederhana, seperti mana yang ditunjukkan, diamalkan oleh Umar bin Khattab. Seperti kita maklum bahwa masa Khalifah Umar bin Khattab, dia adalah seorang yang khalifah yang wara. Banyak kisah mengenai sikap wara juhud daripada Khalifah Umar bin Khattab. Bila dia menggunakan lentera atau lampu lilin pada malam hari, dia selalu dipadamkan dengan satu hujah bahwa itu adalah wang negara. Bila tengok ada rakyatnya yang miskin, dia bawa beras tu atau gandum tu untuk terus dibagi kepada rakyatnya yang miskin. Oleh itu pernah Presiden Jokowi merasa bahwa dia pun membagi-bagikan sembako kepada rakyatnya. Para penyokongnya kata Jokowi pun macam Umar bin Khattab. Kena wara, kena sederhana kononnya ya. Jadi sikap wara, sikap juhud daripada Umar bin Khattab itu menjadi role model, termasuklah diamalkan oleh salah seorang khalifah pada zaman Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sekali lagi seorang khalifah yang cakap dan soleh. Ini menunjukkan satu legasi bahwa seorang khalifah muslim pun tak setakat boleh bertegas, tapi boleh pun hidup secara juhud, secara sederhana, secara wara. Tak payah bergelimang dengan harta kekayaan yang banyak, dengan materi yang berlimpah.
Jadi seorang yang wara, seorang yang zuhud pun boleh menjadi pemimpin yang baik. Ya. Apa yang juga menarik pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini, seperti dicatat oleh disertasinya Profesor Dr. Ajumadi Ajra, dia menemukan satu bukti bahwa ada surat menyurat antara Umar bin Abdul Aziz dengan raja daripada Sriwijaya, daripada kurun ke-8, ya, yang menyatakan bahwa raja daripada Sriwijaya ini mengucapkan tahniah selamat kepada Umar bin Abdul Aziz dan memberikan hadiah-hadiah. Ini adalah satu bentuk penghormatan. Dan pada hujung surat itu, raja daripada Sriwijaya di Sumatera, dia menjemput, mengundang, mahukan supaya khalifah daripada dinasti Umayyah menghantar seorang dai, menghantar seorang ustadz yang boleh mensebarkan agama Islam kepada warga ataupun rakyat di kerajaan Sriwijaya. Jadi mungkin ini satu temuan juga, ya, bahwa Islam sesungguhnya mulakan diperkenalkan pada kurun ke-8 Masehi, masa zaman dinasti Umayyah. Bahkan bila kita membaca bukunya Hamka menyatakan Islam dah wujud pada zaman baginda Nabi atau pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ekoran banyak sahabat-sahabat baginda Nabi yang dihantar ke Cina untuk berdakwah, dan bila sahabat Nabi pergi ke Cina tentu kena melalui kawasan Asia Tenggara atau kawasan Nusantara. Bila awak pergi ke Beijing, di Beijing ada satu makam sahabat baginda Nabi. Jadi kata pemandu wisata, pemandu pelancongan, kata ini adalah makam daripada salah seorang sahabat baginda Nabi dalam dakwah Islam di Cina. Oke, jadi saya pikir inilah khalifah-khalifah yang terbilang pada zaman dinasti Umayyah, dan kita nak tengok bahwa dinasti Umayyah ini nanti pada 750 Masehi mengalami keruntuhan. Ekoran tadi yang saya sebutkan, wujud kumpulan-kumpulan yang tak puas hati, khasnya dari bangsa Mawali, dari bangsa Khawarij, dari bangsa Syiah, dan mereka nanti kumpulan-kumpulan yang tak puas hati ini nak dikoordinasikan oleh seorang tokoh daripada dinasti Abbasiyah yang dipanggil Abbas As-Soffah. Saya kira pertukaran daripada sejarah kepimpinan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah ini nak menjadi satu sarahan pada masa hadapan. Oke, saya dah bagi sarahan selama 28 menit. Saya pikir saya nak cukupkan sampai di sini, tapi saya nak bagi laluan kepada pelajar-pelajar yang nak bertanya atau nak membagi komen. Sila bertanya atau sila membagi komen. Pelajar perwakilan daripada perempuan dan pelajar perwakilan daripada lelaki. Sila, ada yang nak bagi soalan atau komentar? Saya izin bertanya, Pak. Sila, bagi soalan. Saya, Tuan. Siapa dulu? Wanita dulu ke lelaki? Cinta dulu. Sila siapa? Oke, saya dulu mungkin, Pak. Oke, sila. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya off cam dikarenakan jaringannya. Untuk saya ini bertanya mengenai tadi sudah Bapak paparkan bahwa misalnya khalifah dari Muawiyah itu memerintah dari tahun 661 sampai 680 Masehi, lalu Abdul Al-Malik itu memerintah dari 685 sampai 705 Masehi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini jadi ketika Muawiyah mengakhiri dinastinya ketika tahun 680, lalu Abdul Al-Malik itu mau mengawali pada tahun 685, sehingga itu kan ada kekosongan mungkin ya Pak, kekosongan pemerintahan, yang mana pemerintahan harus tetap maju meskipun mungkin tidak ada pemimpinnya gitu. Nah, bagaimana ketika kekosongan itu terjadi Pak, dan mengapa dapat
terjadi kekosongan itu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Siapa nama? Saya tak tengok nama tu. Siapa yang nanya nih? Cinta Bapak. Cinta Bapak. Iya. Cinta ya. Oke, Cinta. Saya dah maklumkan, dah dedahkan tadi bahawa dalam mengupas atau menyentuh daripada sejarah dinasti Umayyah ni, saya setakat nak fokus terhadap 3 khalifah yang terbilang. Kerana wujud legasi atau hubung kaitnya dengan legasi tamadun kita sekarang. Wujud khalifah-khalifah yang lain, penguasa yang lain yang tadi awak tanya, wujud satu kekosongan masa atau waktu ya. Seperti sedia maklum, selepas Muawiyah tentu dia diteruskan oleh putranya Yazid, nanti selepas Yazid diteruskan juga oleh putranya Muawiyah II dan seterusnya. Tapi khalifah-khalifah yang tak saya kupas, yang tak saya sentuh tu, dia kurang ada satu legasi tamadun yang terbilang. Dia macam khalifah biasa-biasa je. Orang kata sama ada dia ada atau tak ada kesan. Kurang pengaruh tu ya. Bahkan tak setakat terbilang, mungkin terbilang tapi dalam hal keburukan. Jadi penguasa itu ada yang terbilang karena kebaikan, ada pula yang terbilang karena keburukan. Macam Yazid, putra daripada Muawiyah kan. Dia terbilang karena keburukan. Karena pada masa Yazid berkuasa, dia membunuh Husain, cucu baginda Nabi, dalam satu peristiwa di padang Karbala. Ya. Jadi bila kita nak tengok khalifah-khalifah yang lain, boleh baca buku-buku, boleh baca yang lain. Tapi saya kena ini adalah satu subjek mengenai sejarah tamadun Islam, maka saya nak menyentuh khalifah-khalifah yang terbilang yang ada kesan dan ada hubung kaitnya dengan legasi tamadun yang dia tinggalkan. Dalam konteks ini, pada saya lah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz, dia telah meninggalkan banyak legasi, banyak role model, contoh kepada kita untuk diingati dalam konteks dasar atau kebijakan yang baik. Khalifah-khalifah yang lain mungkin dia macam biasa-biasa saja, ataupun dia pun terbilang tapi dalam hal keburukan. Tak payahlah diikuti ya. Macam rasuah, amalan yang tak elok, tak payah diikuti. Rasuah itu korupsi ya. Jadi kita belajar sejarah ini, kita nak ambil yang baiknya, kita kena buang yang buruknya ya. Tapi katanya, ya Pak, saya dalam kerangka melaksanakan itu, bila saya sembahyang Jumat, saya ambil yang baik, saya buang yang buruk. Selipar orang lain diambil ya. Selipar itu sendal ya. Oke. Ya, itulah jawaban saya. Cinta ya. Cintanya kena cinta yang baik, jangan cinta yang buruk. Baik Bapak, sangatlah paham. Terima kasih. Sekarang pelajar daripada lelaki bagi laluan. Sila, siapa yang nak bagi soalan atau yang nak komentar? Saya nak bertanya, Tuan. Oke, sila Raditya. Ya, sebelumnya saya nak cakap bahawa saya ini nak coba cakap guna bahasa Malaysia. Namun apabila saya salah, ya mohon maaf ya. Yang saya tanyakan ini mengenai pada masa Raja Abdul Aziz. Mengenai konsep persatuan Aswaja. Yang kita tahu Aswaja ini mengakui bahawa 4 Khulafaur Rasyidin ini diakui Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun yang kita ketahui sebelumnya bahawa Muawiyah ini memiliki konflik dengan Ali. Nah, apakah saat raja ini, Sultan ini mengakui bahwa Ali ini sebagai Khulafaur, apakah ada konflik di antara penetapan peraturan ini atau tidak? Terima kasih, Tuan. Mohon maaf. Oke, terima kasih Raditya. Awak cakap dah macam orang Melayu. Okeylah tu ya. Memang beza bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, hujungnya kena saja ya. Bila, ya, mana. Macam tu. Tapi nanti wujud 1-2 ayat yang beza maksud, beza makna ya. Tapi Raditya dah okeylah, macam Ipin Upin ya. Okey.
Oke, satu soalan yang cantik ya, dan tadi menyentuh mengenai dasar ataupun polisi aswaja daripada Abdul Malik bin Marwan ya. Itu tentu konteksnya adalah untuk membina satu persatuan, termasuklah merangkul daripada golongan yang tak puas hati, yaitu penyokong-penyokong Ali bin Abu Thalib ya. Tapi dasar ini nampaknya tak berjaya kepada golongan Syiah. Sebab golongan Syiah dia ada satu sikap yang asas. Sikap yang tak boleh berbelah bagi, bahwa bagi dia, bagi golongan Syiah, Ali adalah sahabat baik, sahabat baginda Nabi yang unggul bila dibandingkan dengan 3 sahabat yang lain. Bahkan bila kita baca daripada pandangan golongan Syiah yang ekstrim, dia kata Abu Bakar adalah perampas kuasa Khalifah Ali. Sepatutnya daripada baginda Nabi itu, kuasa khalifah itu diteruskan kepada Ali, tapi dirampas oleh Abu Bakar. Umar adalah juga perampas kuasa daripada Ali. Utsman apatah lagi, dia adalah daripada dinasti Umayyah, dianggapnya adalah bukan seorang sahabat daripada Ahlul Bait atau keluarga daripada dinasti Hashim. Jadi ideologi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks untuk mempersatukan umat Islam ini tak semuanya berjaya. Termasuklah kepada golongan-golongan, kumpulan-kumpulan yang tak puas hati. Syiah, Khawarij, Maula, dan sebagainya. Jadi nampaknya dasar aswaja ini tak dibarengi dengan satu dasar tadi yang telah dibina oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu superioritas bangsa Arab. Jadi orang merasa bahwa orang Persia, orang Irak, orang Mesir, orang Turki, walaupun dah menjadi Muslim, dia macam warga negara kelas 2. Dan tak ada peluang untuk menjadi seorang khalifah, sebab khalifahnya didominasi oleh dinasti Arab, khasnya dinasti Umayyah. Tak boleh daripada bangsa lain. Bangsa lain itu mungkin mengikut daripada kata-katanya Abu Bakar ataupun Umar ya, yang menyatakan bahwa pimpinan Quraisy itu adalah superior. So masa berdebat dengan golongan Ansor daripada Madinah, sama ada Abu Bakar maupun Umar menyatakan dalam satu ayat yang terbilang ya, Ana Amir, anta wazir. Saya pemimpin, awak pengikutlah, awak penolong saja. Ana Amir, anta wazir. Saya pemimpin, awak mungkin Perdana Menteri atau pembantu. Jadi mungkin dinasti Umayyah ini, dia memandang betapapun ada orang non-Arab dan telah menjadi Muslim dan hebat, kekal saja. Dia adalah follower, dia adalah pengikut. Bukanlah amir, bukanlah seorang penguasa. Mungkin faktor-faktor ini menjadikan sikap tak puas hati sama ada daripada golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Mawali menjadikan punca daripada keruntuhan dinasti Umayyah. Dan seperti tadi saya katakan, nanti ketidakpuasan itu nak dikoordinir, nak disatupadukan oleh salah seorang ahli daripada dinasti Abbasiyah yang dipanggil Abbas As-Sofa. Tapi itu nanti dalam sarahan masa hadapan ya. Saya nak guna sarahan masa hadapan dalam bahasa Sunda ya. Oke, itu jawaban saya, Raditya. Harap awak paham ya. Ya, saya paham sangat. Thank you. Terima kasih. Oke. Tuan-puan pelajar yang berbahagia, saya pikir itu sarahan saya. Dah ambil masa 40 minit. Kita nak bertukar sarahan dalam talian kita daripada Zoom meeting ke WhatsApp group. Saya nak tengok komentar-komentar serengkas awak dalam WhatsApp group dan pastikan bahawa awak membagi komentar ringkas sebagai satu bukti kukuh bahawa awak hadir dalam syarahan dalam talian atau virtual lecturing. Terima kasih. Jumpa semula pada masa hadapan. Saya nak guna bagi sarahan dalam bahasa Sunda dengan tema, dengan topik yang berbeza. Jom kita akhiri sarahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Oke, sama-sama. Boleh lab ya dalam virtual meeting ini. Jumpa semula masa hadapan. Bye. Tak boleh cakap dadah ya, sebab dadah dalam bahasa Melayu. Jumpa lagi Tuan. Mereka ketik. Jumpa lagi. Oke, jumpa semula masa hadapan. Bye. Bye.